ni rumah Datuk Bandar Kuala Lumpur lah. Tempat ni memang selalu orang datang untuk tengok pemandangan Kuala Lumpur ni skyline. Tapi masalahnya kat sini awak tengok kat bawah ni sampah sarap. Jadi kat sini rupanya ada juga ramai juga beruk yang datang buang sampah kat sini. Kalau awak salah seorang yang datang nak buang sampah kat sini, tolong jangan jadi beruk. Simpan sampah tu dalam beg awak, bawa balik pergi umban kat tempat lain lah. Buang sampah lah kalau boleh ya. Kita dah tahun 2021 dah sekarang. Okey, jom kita tengok ini Proton Iris. Proton Iris aktif ni lama kita tunggu kan daripada tahun berapa tak tahulah 2015 ke 2000 berapa ke, lama lah kita tunggu, lebih daripada 5 tahun. Dah ada idea bagus tapi tak dikeluarkan. Tak tahulah kenapa diorang tak keluarkan. Tapi akhirnya bila kita tengok kereta ni, mungkinlah pada masa tu diorang tak ada duit ke apa, kita tak tahu. Tapi yang pastinya lah untuk kali ini dia punya execution ataupun cara dia melakukannya tu saya rasa bagus lah. So, susah saya nak jumpa benda yang saya nak komplain ataupun nak kutuk, nak kata apa sangat pun. Dari segi gaya, dari segi pilihan warna, pilihan material, semua sukar untuk kita kutuk lah. Jom kita tengok dengan lebih dekat ni. Pada belakang kita tengok masih lagi menggunakan kemasan hitam sama macam Iris sebelum ni. Cuma sekarang ada mark warna tulis aktif lah. Lampu belakang ni pun saya rasa LED ni sebelum ni pun dah pakai. Cuma kemasan belakang ni bumper berbeza sikit untuk aktif ni. Dan di tepi ni kita tengok dia punya cladding. Bila kita tengok cladding yang dekat keliling wheel arch ni, dia orang ada macam revert ni tau. Jadi saya tak tahu sama ada revert ni betul revert ke body ataupun just for display lah. Tapi apapun ianya nampak functional. Satu lagi ialah dia punya roof rail ni. Jadi Proton dah cakap dah roof rail ni ialah kosmetik So awak jangan pergi pasang pula rack apa ke nak mounting kat sini, tak boleh. Ini hanya kosmetik. Tapi yang bagus ni adalah pilihan warna lah. Dia tak hitam, dia macam gunmetal color. So nice contrast dengan bumbung warna hitam dan spoiler hitam dengan merah ni. So it's a nice subtle but nice contrast. Daripada depan pula kita nampak Proton kali ni menggunakan lampu LED sepenuhnya untuk variant aktif ni. Jadi cara lampu LED ni dia memang cantik sekali bila dia pecah-pecah macam tu. Lampu depan ni nampak lebih garang lah, terutama sekali bila menggunakan surround yang berwarna hitam. Kemasan grill depan ni berwarna hitam dengan merah ni memang kena lah. Juga kita tengok bahagian bawah, ini lebih chunky daripada yang Iris biasa dan juga Persona. Ini semua baru, tak ada daripada yang lain-lain. Dan ini memang nampak memberikan kereta ni berasa lebih sasa dan kuda-kuda dia lebih terletak lah. Kita tengok daripada depan. Depan ni ada satu position light lah yang warna LED. Satu lagi saya suka reka bentuk rim yang baru digunakan oleh Iris Active ni. Ada elemen yang sporty, elemen modern, slightly busy for some people. Tapi saya suka. Masuk dalam jom. Ruang belakang Iris ni selalunya memang dulu pun ala kadar aja. Dan kali ni pun samalah. Tak adalah sempit sangat. Saya ni tolak ke belakang ni mewah dah lah. Saya tinggi 5'11". Kat belakang ni saya masih lagi boleh duduk lah. Belaga sikit lutut, tapi dia ada lekuk ke dalam ni. Jadi kalau kita duduk tengah-tengah ni, ke tengah macam ni taklah belaga sangat. Dan juga bagusnya kat bawah kursi ni ada macam sponge. So kita boleh masukkan kaki kita sampai ke bawah. Jadi tulang kering, tak adalah belaga apa-apa yang keras. Of course dia punya bumbung warna hitam ni nampak sporty, tapi kalau duduk kat belakang dia rasa sikit sempit lah. Dan kat belakang ni juga ada special padding yang ada tulis aktif. Of course seat belt merah ni lah kan. Seat belt merah ni memang cantik lah. Jadi seat belt merah ni bila Proton bagi kereta kita ambil dah memang pasang macam ni lah. Awak tahu tak nak pakai ni macam mana? So ini headrest ni kena angkat lah, kalau tidak kita duduk tak selesa lah. Okay, so seat sebelah kiri ni ke belakang lebih daripada yang ini. Ini dah maksimum lah. Saya tengok kalau saya duduk maksimum, memang belaga lah. Dan of course kereta ni masih lagi ada center tunnel. So center tunnel kalau saya duduk tengah, orang tepi jadi bersempit sikit lah. Ini saya nak tunjuk cara pakai center seat belt lah, in case awak tak nak tengok. So kat sini dia ada tulis center jangan silap pasang tau. Center tu masukkan, ni lupa pakai center seat belt untuk kereta hatchback. Daripada depan ni pula, ni kursi saya dah laraskan ke ketinggian saya lah semua. Paling rendah dah ni. Steering ni boleh dilaraskan adanya sudut aja capaian tak boleh laras. So terulang lah pada masing-masing. Dan kalau saya duduk macam ni seat dah okey lah. Kalau saya tengok capaian semua boleh ke setiap
kawasan permukaan kawalan saya boleh capai tanpa bahu saya naik daripada seat back. So maksudnya dia punya ergonomik bagus. Ergonomik as in reach sajalah. Dia punya kawalan apa semua tu setengah orang suka, setengah orang tak suka semua benda touchscreen disebabkan sekarang sistem hiburan semua dah ada jenis touchscreen ni, jadi semuanya ada kat sini lah dalam ni. So tapi benda ni yang paling lecehnya ialah kita punya hiburan lah. Kalau kata kita tengah tengok bukan tengah tengok, tengah dengar radio station ke lagu ke, kalau kita nak tukar kita kena belajar guna kat sini lah. Dia ada beberapa voice command yang baru lah. Jadi antara voice command yang baru ialah dia boleh turunkan tingkat pemandu. Hi Proton. Yes, I'm here. Open driver's window. Hi Proton. Opening driver area. So ada sikit lambat dia nak translate saya punya command, tapi dia boleh buka lah. Hi Proton. Yes, I'm here. Close driver's window. Sorry, again? Close driver window. Driver area closed. Satu lagi dia boleh control aircon. It's too hot in here. Okay, I've decreased the level in all areas too. Okay, so itulah yang dia boleh adjust aircon dan driver window sekarang tambahan dia lah. Jadi saya juga dijemput masa hari tu sebelum dapat kereta ni untuk bersama dengan jurutera eksekutif Proton yang jaga projek ni lah, Cik Azrai. Jadi ada beberapa media yang tanya dia kenapa kereta ni tak ada advanced safety assist. So dia kata dia orang kena pilih lah, bajet terhad. So dia orang buat pilihan mengikut apa yang dikatakan pasaran mahu. Jadi apa yang dia dapati pasaran mahu ialah reka bentuk ni semula lah. Dan saya to a point saya setuju, betul memang perubahan reka bentuk ni memang nampak lebih cantik lah, terutamanya inilah. Saya rasa center console ni memang memberikan satu gaya baru kepada Iris ni. Kalau tidak dulu dekat bawah tu nampak murah sangat, yang ni dengan perubahan begini nampaknya lebih mewah dan lebih cantik lah. Dan terutama sekali dengan ada armrest ni juga bertambah selesa. Tapi I can't help but think that the advanced safety assist tu adalah juga satu ciri yang sangat penting lah. Dan saya pun tanya juga, kenapa you bother dengan tambah functionality untuk the voice command rather than tambah untuk advanced safety assist. Dia kata sebab voice command punya functionality ni dah memang ada dah, cuma nak tarik signal tu keluar je. Dan oleh itu saya rasa kenapa dia tukar kepada aircon unit controller baru daripada Geely lah kot. Dan mungkin dia punya microchip yang digunakan ataupun the substrate bawah ni yang digunakan untuk power window ni digunakan modul daripada Geely. So that means benda tu dah memang boleh communicate lah. Itu lebih mudah untuk mereka lakukan. Di mana kalau dia nak pasang advanced safety assist, the camera ataupun ASA system kena boleh communicate dengan the throttle by wire dan brake by wire. Dan memang ada benda tu, tapi mungkin dia punya integration lebih mahal lah cost dia. So saya rasa itulah kenapa dia orang tak melakukan tersebut. Tapi saya rasa sayang lah, sebab itu salah satu ciri moden yang akan banyak membantu kita. Dari segi pemanduan ni memang ada penambahbaikan lah. Tapi kereta ni memang dia punya pemanduan pun antara yang dah terbaik dalam kelasnya. Jadi tak nampak sangatlah dia punya perbezaan. Cuma saya rasa ride quality dia kali ni lebih compliant sikit. Dan especially bila low to medium speed kita akan betul-betul berasa. Jadi kat jalan lama Ulu Yam ni kita bawa dengan agak seronok jugalah, tak nak kita laju sangat, trafik pun agak banyak. Tapi yang apa kita rasa perbezaan kali ni ialah kotak gear CVT itulah. Talaan semula ni memberikan kereta ini respons yang agak lebih bagus, dan juga kombinasi bunyi enjin tu dah berkurangan. Bila kita masuk dalam sports mode, kereta ni bertukar gear tu dia bunyi macam tukar gear tu dia tak naik terus sampai ke 5,500. Dia bergantung kepada berapa banyak kita tekan lah. So kadang-kadang dia naik 3,000, kadang-kadang naik 3,500. Tengok berapa kuat kita tekan, dia adjust ataupun dia laraskan respons kotak gear tu mengikut keperluan kita. Jadi macam biasa bila masuk ke selekoh ni,
bila kita guna kotak gear automatik ataupun CVT memang tak begitu sedap. Tapi kali ni bila ada sports mode ni, at least kurang-kurangnya ia dapat membantu kita mengekalkan RPM yang lebih tinggi supaya kita berasa lebih terkawal lagi. Secara keseluruhan saya rasa package untuk Iris Active ni memang ada penambahbaikan yang cukup bagus lah. Dan itulah sedihnya kereta ni ialah kalau kita daripada awal Proton menghasilkan semua ciri-ciri ni daripada mula, ianya sudah tentu kereta yang lebih baik daripada awal dan mungkin lebih baik penerimaannya. Pasal kita nak fikirkan semua yang dilakukan ni semua dilakukan oleh anak-anak tempatan jugalah. Kita punya engineer-engineer yang memang sedia ada kat Proton tu, dia orang juga yang buatkan kereta ni menjadi lebih baik macam sekarang ni. So kenapa masa mula-mula dulu Proton tak buat kereta ni sampai jadi macam ni? Itulah saya punya kesedihan saya bila kita memandu kereta ni. Cuma benda yang kita nampak yang memang tak boleh nak buat sendiri ialah mungkin voice command tersebut. Dan floating screen tu pun sebenarnya boleh aja kalau kita nak pergi dapatkan supplier lokal kan. Cuma voice command tu mungkin satu lagi teknologi yang kita mungkin tak akan integrate masuk dalam kereta kalau tak ada keperluan lah. Dan kalau dengan Geely ni dia dah memang ada benda tu, terus senang dia nak integrate dengan sistem-sistem body control lain lah, termasuk yang kali ni aircon dan juga kawalan tingkap. Daripada saya itu it's something yang memang cantik nak tunjuk dalam you punya katalog, tapi ramai orang rasanya tak menggunakannya. Yang real punya perubahan ialah perubahan dari segi NVH yang memang berasa dari talaan semula kotak gear CVT ni ada improvement daripada yang sebelum ini. Dan memang improvement yang banyak sangat daripada Iris yang asal dan NVH. Ini akan membuatkan kita rasa lebih enjoy bawa kereta ni sebenarnya. Dari segi handling memang kekal macam biasa Proton sure footed, cuma kali ni mungkin rasa lebih sedap lagi sikit pemanduan tu rasa lebih sedap lagi. Tapi saya nak cakap je sangat pun saya tak dapat memandu dengan betul-betul kan. Kali ni dengan PKP kita bawa dekat Ulu Yam ni pun kereta agak banyak juga macam ni, so kita tak boleh nak betul-betul menduga keupayaan kereta ni dari segi pemanduan. Bila kita tanya tu hari soalan apa yang kau nak tahu pasal kereta ni, banyak yang tanya pasal CVT lah. CVT tanya pasal fuel economy, juga tanya pasal quality dan juga tanya pasal NVH. So ini memang 4 perkara yang biasa orang nak tahu pasal Iris lah. Pertama sekali saya nak cerita tentang quality lah. Bila kita sebutkan kualiti bahan tu, dia punya perubahan tak ada sangat pasal mereka masih lagi menggunakan bahan yang sama lah, semua dashboard, semua material yang sama. Perubahan yang kita nampak berlaku ialah pada steering, pada surround aircon ni, mereka bentuk baru, ni touchscreen baru ni, dan juga kawalan digital baru untuk aircon, of course gear head baru dan center console baru. So tempat-tempat yang mana baru memang rasa macam ada sikit perubahan lah, ada penambahbaikan dari segi kualiti. Terutama sekali kat center console ni. Center console ni saya rasa satu perubahan yang sangat besar untuk Iris dan kali ini memang menampakkan satu image yang lebih mewah dan lebih berkualiti. Dan masa kita langgar line-line line kuning, line merah dekat jalan tu, masa tu saya selalunya gunakan peluang tu untuk menilai dia punya NVH lah, noise, vibration dan harshness, iaitu bunyi, gegaran dan kekasaran. Dan kali ini kita rasa ada sedikit penambahbaikan dari segi NVH. Sebenarnya penambahbaikan yang utama telah dilakukan masa dia orang buat persona dulu dan juga facelift pertama untuk Iris. Tapi sekarang ni ada sedikit lagi penambahbaikan lah. Di mana kalau kita bawa relax kereta ni, dia punya tahap bunyi enjin pun agak terkawal dan kita boleh rasa dia punya refinement level dari segi ride quality terutamanya memang sebenarnya agak bagus. Dan ini yang antara benda yang buat saya rasa sedih sikit lah dengan Iris yang pertama dulu. Pasal kita tengok sekarang, kalau bila Proton fikirkan betul-betul buat cara betul, ikut piawai industri yang sepatutnya diikut, kereta yang dihasilkan adalah satu kereta yang kiranya agak bagus jugalah. Enjin Campro ni kita tak boleh buat apa sangat dah, pasal enjin ni dah memang dah lanjut sikit usia dia.
Dan juga saya rasa tak adalah Proton belanja apa sangat pun, kecuali mungkin some retuning untuk dia punya ECU lah. Dan kat situ juga mereka telah melakukan sedikit retuning untuk dia punya CVT. Jadi apa yang telah berlaku dengan CVT kereta ni ialah dia orang telah buat satu macam apa dia panggil virtual gears. So especially bila kita tekan lebih daripada 3 suku Sekejap saya tengok kat depan ni agak lega sikit. Kita cuba tekan. Dia ada macam gear, macam tukar gear. Jadi itu membantu untuk mengurangkan rasa bising dalam kabin. Pasal dulu punya enjin yang mula-mula, version mula-mula dulu dia naik sampai 5,500 dan duduk situ sampailah kita lepas minyak. Yang koda yang kedua dia naik sampai 4,500, lepas tu dia naik senapas je. Kali ni dia macam ada 3-4 napas. So ini membantu untuk menjadikan kereta ni rasa lebih normal lah kan. Pasal CVT ni memang salah satu isu yang banyak berbangkit lah dengan pelbagai pengguna. Ramai orang tanya benda yang sama. Jadi bila kita dah ada CVT ni, jadi at least bila dah ada tuning semula, penalaan semula CVT ni adalah penambahbaikan itu. So sekarang ni kita tengok kita kan, so dia lebih rasa macam nak kata cepat sangat pun tidak, tapi ada improvement lah. I think dia punya acceleration time semua either the same or maybe slightly slower. Pasal bila dia orang buat ni, saya compromise nak bagi kereta tu sejuk, senyap sikit, dia memang compromise. Jadi cara untuk mencapaikan pecutan maksimum menggunakan kotak gear CVT ni, memang kita kena pergi ke maksimum power output dan duduk kat situ lah. So whatever engine punya maximum power output, 5,500 ke 5,700 ke, dan you duduk kat situ. So bila duduk kat situ maksudnya bising lah, bising. Dan so itulah jawapan yang dia orang bagi masa kali pertama kita pandu uji Iris masa tu masih lagi dalam pembangunan, tahap pembangunan lagi. Jadi saya kata kenapa setting dia macam ni, dan jawapan dia adalah untuk menghasilkan pecutan maksimal. Saya kata pecutan maksimal tu kalau kurang perpuluhan saat, orang tak kisah sangat, orang prefer lebih mahu kereta yang senyap lah. Dan sekarang nampaknya Proton pun dah berubah pandangan dan mula mengikut cara pandangan kebanyakan syarikat kereta lain, iaitu refinement lebih penting daripada outright acceleration, which memang doesn't make sense lah. Satu lagi dia ada sports mode. Sports mode ni dia hold gear lama sikit lah. So in sports mode ni dia taklah naik sampai habis, dia duduk macam depending on you punya throttle position kat mana. Sebab kita throttle kita banyak sikit, dia 3,000 lebih sikit, 3,500. Rasa dia tengoklah berapa banyak kuasa kita nak. Tu pun rasa macam like the virtual gear jugalah in a sense. Dia punya acceleration tu masih lagi rubbery but the plus point is dia punya noise level tu is much better control, and so it is just, ini memang satu penambahbaikan yang berasa lah. Center console ni memang satu reka bentuk baru yang saya rasa saya suka sangat. Pertama pasal dia ada armrest, dan kedua dia tak tahulah, reka bentuk dan kemasan merah ni memang nampak cantik. Build quality dia not maybe paling sturdy, tapi okey lah. Tak adalah kata longgar ke apa, tak ada bunyi creaking ke apa ke. Cuma satu saja saya punya criticism ialah dia punya cup holder dia tu kecil sikit. Saya pun tak tahu kenapa cup holder dia kecil. Untuk can drinks okey lah, tin minuman okey, tapi untuk cawan agak bermasalah sikit. Terutamanya kalau kita beli cawan minuman yang tinggi, kita takut dia terbalik. Juga kalau kita beli cawan minuman yang besar, takut tak muat kat sini. So itu dia punya kekurangan dia lah. Dan juga kat pintu pun tak boleh masuk botol besar. Sekarang masa untuk bagi skor kepada Proton Iris Active ni. Reka bentuk saya bagi 8.0. Reka bentuk Iris Active ni lama dinantikan, tapi sayang Proton menunggu begitu lama untuk menghasilkan satu produk yang dari mula pun banyak mendapat pujian.
Dari bentuk kabin, saya bagi 8.0 jugalah sebab kerana perubahan dari segi skrin terapung, konsol tengah dan tali keledar merah tu memang membuatkan kabin Iris Active ni lebih kah. Practicality kabin 7.0 ini masih lagi takut lama lah pada saya. Cuma perubahan konsol tengah hasilkan sedikit ruang simpanan tambahan, tapi package asal kita tetap agak sempit dan penggunaan ruang di pintu masih lagi boleh diperbaiki. Pemanduan lebih kurang 7.5 lah. Kekuatan Proton biasa ialah talaan chassis dan kelemahan Iris ni ialah kotak gear CVT. Memang tak dinafikan pelbagai usaha dah dilakukan untuk menjadikan kotak CVT punch ni tak ketegak sangat, tapi dah tak boleh nak buat apa, dah memang sifat dan macam tu lah. Setiap kemahuan nak arahan pemandu akan bertemu dengan sikit penantian sebelumnya dilakukan. Kalau chassis tu hampir memang aku bagi 7.0 je, tapi nasiblah chassis tu selamatkan keadaan sikit. Nilai untuk wang anda 7.0 kerana harga RM54,000 ni agak lumayan jugalah dan tak ramai yang boleh menikmati kereta ni, tapi ianya bukan harga yang tak munasabah, cuma ia bukan harga paling mampu milik. Mungkin Proton boleh fikirkan sama ada untuk hasilkan Iris Active dengan tahap spesifikasi lebih asas untuk menjadikannya lebih mampu milik. Ataupun korang pergi je lah beli body kit dan tukarlah konsol tengah tu, bukan susah sangat. Nak buat skrin terapung pun mungkin dah banyak ada sekarang, mungkin dah ada pun versi Proton Iris Persona di pasaran sana. Skor keseluruhan untuk Iris Active ialah 7.5, satu skor yang agak bagus untuk satu produk yang sudah mengalami 2 kali kemas kini. Tahniah Proton kerana akhirnya berjaya menghasilkan Iris yang saya mahukan masa awal-awal dulu. Sedih ianya datang lambat, tapi nak buat macam mana. Masih belum terlambat, harap-harap dapatlah Proton kejar angka jualan yang lebih baik untuk model ni. Sampai situ je video kita kali ni. Kalau boleh tolong tekan butang like dan kongsi kepada kawan-kawan, dan juga tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita muat naik video terkini. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.